Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam ceria, selamat pagi, sabahul khair, good morning kepada semua yang sedang menonton TV Al-Hijrah. Hari ini kita bersiaran daripada jam 7 pagi insya-Allah akan sampai ke pukul 9:30 insya-Allah. Dan hari ini kita bersiaran seperti biasa bersiaran langsung dari studio penyiaran TV Al-Hijrah bersamaan dengan 21 Jamadil Akhir. Tak tahu dah sampai Jamadil Akhir dah. Kita start daripada Muharram dan sebagainya insya-Allah. Alhamdulillah, apapun yang kita harapkan, semoga apa yang kita lakukan pada hari ini insya-Allah kalau boleh kita buat yang sehabis baik. Dan yang paling penting sekali ialah bagaimana untuk kita tahu apakah target kita untuk mencapai syurga. Kalau kita nak mencapai syurga, perlulah perlakuan kita itu seiring dengan perkara-perkara yang Allah katakan, berbuat begini ganjarannya syurga, dan menjauhkan diri kita daripada kita terjerumus ke dalam neraka. Dan pastinya bukan hanya diri kita tetapi ahli keluarga kita nak bawa semua sekali. Kalau kita dapat berkumpul, kan best kan kalau macam family gathering kan. Kita nak gathering di syurga nanti. Baru-baru ni ada kakak ipar saya kata, kita next family gathering kat mana Lepas tu saya tulis Google Meet. Maknanya dengan tempoh, dengan keadaan sekarang kan. Maka apa pun tak apa, insya-Allah di mana jua kita berada, yang penting matlamat kita adalah matlamat yang sama, iaitu ingin mencapai, ingin bertemu, ingin kembali berkumpul di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Para penonton, insya-Allah hari demi hari kita melihat dengan jumlah kes COVID-19 di Malaysia, nampaknya insya-Allah akan ada perubahan sedikit demi sedikit dengan usaha yang telah kita lakukan insya-Allah. Dan semalam kes baharu 3,455. Nak sebut ribu-ribu ni pun rasa macam ribu kan. Sebelum ni kan kita sebenarnya baru je masuk kepada angka 4 ni. Tapi tak apa, insya-Allah kita teruskan usaha. Yang mana kes sembuh baru 3,661. Namun kes kematian agak meningkat. Kes kematian baru 21. Yang mana keseluruhan kes aktif ialah 47,847. Jumlah sembuh 173,990. Jumlah kematian 791. Yang mana kesemua ini membawa jumlah kes keseluruhan 222,628. Apapun, kita doakan semoga Allah angkat wabak ini berlalu pergi dan insya-Allah kita dapat meneruskan kehidupan. Yang paling penting sekali ialah kita merdeka untuk sentiasa bersyukur dan juga beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton dan juga mereka yang menonton di Facebook Live TV Al-Hijrah, dan anda boleh meninggalkan jejak. Hari ini tajuknya saya kira cukup mencengkam jiwa, cukup meruntun hati, dan pastinya kita harus menjadikan untuk tidak menjadikan rumah kita seperti itu. Kita war-warkan, kita canangkan rumahku, syurgaku, bertemu kembali di syurga nanti. Semoga ya Allah Tuhanku binakanlah rumah untuk kami di syurga nanti. Tetapi ada sesuatu yang harus kita tengok. Dengan tajuk yang cukup saya kira terkesan hari ini, rumah ibarat kubur. Yang mana sebelum kita masuk berkenaan dengan rumah ibarat kubur ni, para penonton, rumah cantik, rumah besar, rumah hebat, hiasan ID dalam, wainscoting lah, vinyl floor lah, dan sebagainya. Tapi apakah yang dimaksudkan rumah ibarat kubur? InsyaAllah segalanya akan kita bincangkan sebentar lagi. Sebelum itu seperti biasa, kalau boleh kita share supaya orang lain juga dapat menonton, dapat mendengar, dapat melihat, dapat mengambil iktibar, dapat menjadikan, untuk tidak menjadikan rumah kita adalah seperti kubur. Dan juga kepada anda insya-Allah, jom kita tengok surah At-Taghabun ayat yang ke-14. Kalau buka mushaf ni muka surat 557 ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Yang membawa maksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu yang menjadi musuh bagi kamu. Oleh itu awaslah serta berjaga-jagalah kamu terhadap mereka. Dan kalau kamu memaafkan dan tidak marahkan mereka serta mengampunkan kesalahan mereka,
maka Allah akan berbuat demikian kepada kamu. Kerana sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. At-Taghabun ayat 14. InsyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadhil. Seperti biasa insyaAllah kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahri Abdul Rahman, Jurulatih Utama Tadabbur Center. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, tajuk hari ini rasa macam seram sikit. Dia bukan setakat kita berfikir kita nak masuk ke kubur tu. Tapi sekarang ni pun kita tidak mahu menjadikan kehidupan kita ni ibarat kubur. Jadi Ustaz, sebelum kita masuk kepada tajuk kita, kalau dapat Ustaz, kita dapat tadabbur bersama berkenaan dengan ayat At-Taghabun ayat 14 tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih Puan Ami Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadi. Seluruh para penonton yang budiman di TV Al-Hijrah, alhamdulillah kita direzekikan sekali lagi untuk bersama dengan surah At-Taghabun, dan ayat yang akan kita angkat pada pagi ini adalah ayat yang ke-14. Wahai orang-orang yang beriman, berwaspadalah kerana boleh berlaku dari kalangan isterimu dan anak-anakmu mereka menjadi musuh kepada kamu. Al-Hafiz Ibnu Kathir rahimahullah mentafsirkan ayat ini dengan menyebut satu riwayat, iaitulah ada sahabat yang mahu pergi berjihad namun dihalang oleh isterinya dan anaknya. Maka apabila berlaku situasi berkenaan, hendaklah kamu mengambil posisi bahawasanya isteriku telah bermusuh denganku, anakku telah bermusuh denganku. Maksudnya, mereka yang menghalang aku daripada menunaikan kewajipan. Maka waktu ni ambil posisi sebagai musuh yang boleh menyerang. Ia bukan bermaksud anda mengisytiharkan permusuhan, kerana ayat itu tidak berakhir begitu. Ayat itu berakhir wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Maknanya mereka mungkin melakukan kesilapan yang kamu kalau kena cara didik mereka boleh berubah dan kamu boleh memaafkan mereka. Jadi ayat ini menunjukkan boleh berlaku dalam situasi tertentu di mana isteri kita atau anak kita boleh tidak bersetuju dengan kemahuan kita untuk setia dan taat pada agama. Maka waktu tu macam duduk dalam suasana peperangan, di mana anda kena jaga kubu anda, jangan biarkan musuh masuk menyerang dari arah kubu anda. Maksudnya apa? Pertahankan agama dan utamakan ia lebih daripada suara-suara sumbang yang bercanggah dengan agama. Tuan-puan sekalian, dalam Quran ada banyak cerita tentang konflik dalam rumah, di mana suami yang berjuang menghadapi isteri sendiri dalam rumah yang menjadi adu, yang tidak bersetuju dengan si suami. Kita ada kisah adik-beradik yang dalam rumah buat pakatan untuk membunuh Nabi Yusuf AS. Jadi nak katanya musuh ni jangan duk nampak kat luar rumah je. Gangster, orang jahat. Kadang ia boleh berlaku dalam rumah kita. Betul. Jadi kena ada usaha untuk mengambil posisi kita sedang berhadapan dengan musuh, tetapi pada masa yang sama berusaha dengan gigih untuk mendidik, menegur perkara yang menyebabkan kita lemah semangat untuk taat kepada agama. Itulah antara perkara penting daripada ayat 14 ni, Puan Ami. Itu dia. Dan bila kita cakap berkenaan dengan tajuk kita hari ini, Ustaz, rumah ibarat kubur, sebenarnya ini adalah daripada sepotong hadis yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu itu seperti kubur, yang mana tidak pernah kamu salat sunat di dalamnya ataupun tidak membaca Al-Quran dan ibadah lain di dalamnya. Sesungguhnya syaitan akan lari menjauhkan diri pada mana-mana rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi apa yang dimaksudkan dengan ciri-ciri rumah ibarat kubur? Saya tak nak, kalau boleh saya nak tahu hari ini kan, supaya saya tak nak menjadikan rumah saya itu ibarat kubur. Memang nampak
cantik, besar dan sebagainya. Barangkali orang kata, oh rumah aku ni ibarat kubur sebabnya sempit, kecil, gelap, sunyi. Tapi sebenarnya bukan itu yang dimaksudkan secara dalam hadis ni, rumah ibarat kubur. Jadi apa yang kalau dapat kita kongsikan, dapat Ustaz kongsikan ciri-ciri rumah ibarat kubur seperti mana dalam hadis ini? Bismillah. Terima kasih Puan Ami. Rumah yang seperti kubur sebagaimana dibacakan oleh Puan Ami tadi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir. Sebab kubur ni dia menyimpan orang yang mati. Jadi kalau kubur menyimpan orang mati, rumah seumpama kubur, maksudnya dalam rumah tu ada manusia yang hidup tapi hatinya mati. Hatinya keras, hatinya penuh dengan penyakit. Lalu Nabi menyebut suratul Baqarah. Ini yang menarik. Kerana kubur ni, ya, tak ada orang bercita-cita nak menginap 3 hari 2 malam di kubur. Kerana ia adalah tempat yang gelap dan tempat anda bakal bersendirian. Maka walaupun kekadang rumah itu kaya raya, ya, bertatahkan emas permata, luasnya bertingkat-tingkat, tetapi Nabi SAW mengkhabarkan boleh berlaku rumah itu seumpama kubur kerana kubur itu tidak ada cahaya, gelap gelita di hadapan mata anda. Kubur itu anda bakal bersendirian. Maka sebab itu suratul Baqarah kalau kita perhatikan, di dalamnya memang betul-betul ada pelbagai ayat yang boleh membawa cahaya ke dalam rumah tangga. Kita kalau perhatikan contoh ayat 35 suratul Baqarah, ada cerita suami pimpin tangan isteri untuk menikmati syurga. Itulah barangkali sebab Rasulullah menyebut orang yang tak baca suratul Baqarah, ya, seumpama orang yang membiarkan rumahnya seperti kubur. Sebab apa? Hubungan antara suami dan isteri tidak sebagaimana Adam dan Hawa radhiyallahu anhuma dalam suratul Baqarah ayat 35. Dalam suratul Baqarah juga ada cerita anak tolong ayah, ayah doakan anak. Itu benda yang sangat penting untuk jadikan baiti jannati. Anak tolong ayah, ayah doakan anak, ayat 127, iaitulah perihal Nabi Ibrahim membina Kaabah dibantu oleh anaknya. Ya, dan anaknya pula didoakan oleh Nabi Ibrahim. Jadi ada cerita suami isteri, ada cerita ayah dengan anak. Ada juga cerita Nabi Yaqub menjelang kewafatan, bertanya kepada 12 orang anaknya, kalian akan berpegang kepada apa selepas kemangkatanku? Iaitulah ayat 133 di mana ayah yang sangat menitik beratkan apa bakal dilakukan oleh anak-anak aku selepas aku mati. Jadi nak habaq mainnya Puan Ami Sofia, dalam suratul Baqarah tu antara hikmah Nabi sebut, ya, boleh menjauhkan rumah kita daripada syaitan dan boleh mengelakkan rumah menjadi kubur adalah kerana di dalamnya adanya ayat-ayat kekeluargaan. Ayat-ayat kekeluargaan. Dan apa pun masalah sebagai suami, sebagai isteri, sebagai ayah, sebagai mak, dalam suratul Baqarah ada ayat kursi yang Nabi SAW menyebut Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, itu adalah Ismullah al-A'zam. Sesiapa yang berdoa dengan membacakan permulaan ayat kursi berkenaan, doanya dimustajabkan. Jadi suami tertekan macam mana pun, isteri tertekan macam mana sekalipun, anak tak akan jadi bangsa. Sebab apa? Ayat kursi mengajar kepadanya kita berharap dan Allah akan mustajabkan. Dan akhir sekali, dalam ayat kursi ada ayat 102 yang saya sangat sarankan suami, isteri, ibu, bapa jangan tinggal. Kalau mampu hafal yang panjang berkenaan, hafalah. Kalau tak mampu nak hafal yang panjang pun ambil yang pendek saja. Iaitulah ayat mengenai sihir yang boleh menyebabkan suami isteri nak berpisah tanpa sebab. Pandang wajah suami rasa nak marah, pandang wajah isteri rasa nak pukul, dan akhirnya mangsanya adalah anak. Sedangkan ia barangkali perbuatan orang yang dengan izin Allah boleh menyebabkan yufarriquna bainal mar'i waz zawji. Jadi itu kehebatan suratul Baqarah barangkali untuk menenangkan rumah tangga, insya-Allah.
InsyaAllah Ustaz, terima kasih banyak. Dan tapi kan Ustaz, daripada surah At-Taghabun ni yang dimaksudkan dengan sesungguhnya ada di antara isteri-isteri kamu dan anak-anak kamu, bermaksud kalau kita masukkan lagi dalam ayat itu bukanlah maksudnya semua salah isteri je kan, tetapi dia adalah sebenarnya pasangan-pasangan kamu. Pasangan, Maknanya- azwaj adalah pasangan. Okey. Baik, jadi takut nanti orang kata oh isteri je yang Kalau isteri, ya ayyuhalladzina amanu inna min nisaikum. Okey. Azwaj ni adalah wa kuntum azwajan thalatha. Pasangan yang melengkapkan hidup kita. Dia boleh jadi isteri, dia boleh jadi suami. Jadi jangan salah faham dengan tafsiran tu, nampak je direct macam tu. Oh, ini bukan suami punya masalah ni, isteri-isteri je yang membawa masalah. Itu Okey. terjemahan tu. Ya, betul. Jadi Ustaz, bila melihat kepada isu semasa yang terjadi saban hari yang baru-baru ini berlaku, saya suka untuk memetik salah satu komen dan juga saya rasa soalan daripada Encik Rosdin Sama. Rumah yang sepatutnya menjadi tempat selamat kepada ahli keluarga, tempat berlindung, malangnya sejak akhir-akhir ini rumah seolah-olah menjadi kubur. Gejala sumbang mahram, penderaan, tragedi kematian, yang mana nak balik rumah ni kena pukul, rasa macam takut dan sebagainya. Jadi apa antara solusi yang terbaik untuk menangani isu ini? Ini juga berkaitan dengan jiran-jiran. Adakah perlu untuk jiran-jiran ambil tahu, untuk ambil berat? Dan apakah antara yang telah disarankan dalam Al-Quran untuk kita, untuk saranan kepada jiran-jiran, saranan merawat diri? Dan kalau ada masalah jiwa, sepatutnya haruslah dibantu, didorong oleh Al-Quran. Bila Puan Amy sebut tentang jiran, kita jangan jadi macam Bani Israel di mana jangan istilah pepatah Melayu kita, jangan jaga tepi kain orang. Masing-masinglah, jangan sibuk urusan kita orang. Ikut suka kita orang nak buat apa pada anak kita orang. Amar ma'ruf dan nahi mungkar mesti ditegakkan dengan penuh hikmah. Dan Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran. Mungkar ni dia bukan sekadar maksiat. Makna syarak kata tak kena. Tetapi mungkar ini, perkataan nakara ini artinya akal kamu pun tak boleh terima perbuatan ayah mak berkenaan pada anak berkenaan. Akal sendiri mengatakan ini bukan ayah, ni bukan mak buat macam ni. Common sense tak boleh terima. Maka hendaklah kita melakukan perubahan dengan sedaya upaya kita. Maka Nabi menyebut tangan. Kalau dalam surah At-Taghabun tu, lepas ayat kita dah baca tadi, ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Mana sedaya upaya kamu, cuba sedaya upaya untuk melakukan takwa dan mencegah kemungkaran. Jadi bila Nabi sebut tangan, perkara pertama sekali ubah dengan tangan, saya rasa dalam situasi hari ini, tangan memainkan peranan untuk kita menghubungi pihak-pihak yang berwajib seandainya di hadapan anda ada bukti-bukti keganasan berlaku dalam rumah. So, falyughayyirhu biyadihi, ubah dengan tangan, bukan setakat mengubah bila anda ada kuasa. Tetapi apa yang ada di tangan anda, gunakan untuk menyelamatkan nyawa orang. Gunakan untuk menyelamatkan mental orang. Gunakan untuk menyelamatkan emosi orang. Tangan juga adalah barangkalilah, mungkin saya boleh sarankan, kita message tangan kan, message kepada taman perumahan kita, boleh tak kita buat sebulan sekali semacam kuliah, dengan harapan majlis berkenaan boleh melembutkan hati-hati yang keras, boleh menghidupkan hati-hati yang mati. Batu rumah macam kubur, sebab dalam rumah tu tak ada hati yang hidup, mati belaka. Sedangkan Quran bila dibacakan, bila ditadaburkan, ia ibarat air hujan yang menghidupkan tanah yang mati. Last sekali saya mencadangkan, sebab kita bercakap pasal jiran tadi tu, saya sarankan agar kita beritahu kepada jiran-jiran kita, mungkin dalam bentuk kita mengedarkan risalah, ya, boleh balut sekali dengan makanan kot kalau sesiapa ada duit lebih kan. Dan saya sangat sarankan agar dua ayat berikut disebar-sebarkan kepada jiran-jiran kita. Yang pertama sekali, surah yang ke-17 ayat 30 hingga 31, di mana pada ayat berkenaan ada ayat yang berbunyi wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu.
Jadi bukan mereka punca kehilangan rezeki kamu, wahai ibu, wahai bapa. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka bukan sekadar membunuh tubuh ya. Para ulama membahaskan membunuh mental dengan penderaan mental. Membunuh jiwa, membunuh karakter. Perkataan-perkataan yang tidak baik diberikan kepada anak-anak. Itu ayat pertama, dan ayat yang kedua terakhir yang kita kena sebarkan, yang masuk ke dalam peti box seluruh taman perumahan. Sambil kita balutlah dengan makanan apa-apa kan. Iaitulah surah At-Takwir ayat 7 hingga 10. Iaitu ayat yang berbunyi wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Maksudnya apa? Wa idzan nufus zuwijat, apabila nyawa itu dicantumkan dengan roh. Wa idzal mau'udatu su'ilat, bila anak-anak perempuan yang dibunuh akan ditanya. Allah tak tanya yang bunuh. Sebab Allah tak pandang pun orang yang melakukan jenayah berkenaan. Allah tak akan pandang orang begini maknanya kamu dalam nahas bahaya. Tetapi yang akan ditanya adalah insan yang dizalimi, yang suaranya merau meminta pertolongan akibat kezaliman dilakukan oleh ayah yang nak bunuh. Tak ada orang dengar waktu tu, di akhirat suaranya akan didengari. Seolah-olah Allah bagi mikrofon, cakap kuat-kuat. Apa yang berlaku pada kamu? Bi ayyi dhanbin qutila, atas dosa apa kamu diperlakukan begitu? Wa idzas suhufu nusyirat, masa itulah Allah Taala akan buka buku catatan amal. Gerun dengan dua ayat ni, dan kita harap ia disebar-sebarkanlah kepada, bagi kita tak tahu apa berlaku dalam rumah masing-masing kan. Tetapi bacakanlah ayat-ayat Allah. Itu dia, insya-Allah. Dan Ustaz, sebenarnya bila kita nak cerita berkenaan rumah ibarat kubur ini, inilah kita nak lanjutan lagi bagaimana keadaan rumah itu yang tidak selamat untuk dia. Rumah itulah yang membunuh kehidupan dia. Rumah itulah yang mencabul kehormatan dia. Rumah yang sepatutnya menjadi tempat pelindung itu tidak lagi berfungsi sebagai rumahku, syurgaku. Tapi bukan setakat tidak membaca Al-Quran dan juga tidak mengamalkan ibadah seperti mana dalam hadis rumah ibarat kubur, tetapi rumah itu ibarat neraka yang mana memusnahkan kehidupan dia. Jadi bagaimana untuk kita mengajak diri kita dan juga masyarakat di luar sana untuk kita membangunkan yang kita katakan baiti jannati, rumahku syurgaku, supaya kita tidak mahu bukan setakat tidak menjadi kubur, malah untuk menerangi rumah itu. Silakan Ustaz. Rumah ni, syurga atau neraka, yang menentukan adalah rahmat yang Allah beri. Dan rahmat ini dia bukan kita boleh dapat dengan bersuamikan ustaz, bersuamikan ustazah, kerana sejarah membuktikan tidak begitu. Lihat cerita Nabi Nuh, isterinya. Lihat cerita Nabi Lut, isterinya. Lihat cerita Nabi Ibrahim, ayahnya. Jadi bila rahmat ini, pemuda Al-Kahfi tuan-puan, dia mohon pada Allah. Dia tahu rahmat ni dia tak boleh datang dengan datang kursus, sesuatu kursus ke boleh dapat rahmat Allah, belum tentu. Tetapi dia adalah satu perkara yang kita kena minta secara konsisten. Doa pemuda Al-Kahf penting. Sebab doa itu telah menukarkan gua yang macam kubur lah kan. Sebab siapa nak duduk kat situ dengan kerasnya di sana sini. Tetapi Allah Ta'ala tukar sekelip mata gua berkenaan menjadi mirfaqa. Boleh tidur dengan tenang. Hari ni tuan-tuan, kerana konflik rumah tangga, tak semua orang boleh tidur dengan lena, risau dengan apa yang boleh diperlakukan oleh ayah, oleh mak, oleh anak. Jadi doa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, ayat 10 suratul Kahfi itu penting. Sebab apa? Kerana doa itu menukar cara anda memandang rumah anda. Maksudnya dengan bantuan Allah, gua yang sangat menakutkan pun boleh menyebabkan anda berdamai, tidur dengan lena sampai 300 tahun tak bangun-bangun tu. Betapa Allah Ta'ala beri ketenangan. Nabi Yusuf alaihi salam, siapa suka duduk dalam penjara? Siapa nak masuk dalam penjara? Tetapi kerana mendapat rahmat daripada Allah, as-sijnu adalah syurga bagi Nabi Yusuf. Gua adalah syurga bagi pemuda Al-Kahf. Jadi maksud saya, kita kena selalu mengharapkan kepada Allah supaya Allah menurunkan rahmat
dan dengan rahmat berkenaanlah kita dapat mencapai apa yang kita nak, iaitulah baiti jannati. Itu dia, alhamdulillah. Dan Ustaz melihat pada realiti hari ini, kita semua kita nak kebahagiaan, tengok orang bahagia, kita pun nak bahagia. Orang rumah cantik, kita pun nak rumah cantik, insya-Allah kita cuba. Tetapi realiti itu tidak seperti apa yang benar, maknanya kita lihat orang tu tak seperti realiti kita. Ada orang yang ada masalah, ada pasangan yang terpisah, dek keimanan yang berbeza, dek ketakwaan yang tidak sekufu dan sebagainya. Kalau kita tengok doa Asiah dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-11, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang mana yang membawa maksud ni, Asiah kata, wahai Tuhanku, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkanlah daku dari Fir'aun dan perbuatannya serta selamatkanlah daku dari kaum yang zalim. Qalat rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min Fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ustaz, ini ialah doa yang telah diminta oleh Asiah. Ya Allah, binalah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurgaku, dalam syurgamu. Biarpun istana Fir'aun cantik, istana mahligai, dia ialah permaisuri Fir'aun. Tapi demi ketaatan, keimanan yang mutlak kepada Allah, Asiah rela diri dia diseksa oleh Fir'aun. Jadi realiti masyarakat hari ini, ada yang terseksa di rumah sendiri demi anak-anak. Saya tak apalah, biarlah saya kena, tapi saya teruskan kehidupan sebab anak-anak. Sebab itu satu, saya teruskan kehidupan sebab saya ingin teruskan ketakwaan kepada Allah untuk membimbing suami yang tercinta. Jadi macam mana Ustaz? Seseorang yang bersabar demi melaksanakan ketaatan, Allah menjanjikan kesudahan yang baik. Kerana kita lihat ya, Asiah sendiri berdasarkan ayat yang dibacakan tadi, kalaupun tidak di dunia, Allah Ta'ala keluarkan beliau daripada permusuhan dengan suaminya, tetapi Allah berikan pembalasan yang baik di akhirat. Para ulama seperti Al-Hafiz Ibnu Kathir ketika mentafsirkan ayat 11 doa Asiah berkenaan, lihat ya, terkadang Allah Ta'ala boleh keluarkan kita kerana kita bersabar. Kita nak jaga ketaatan kita kepada Allah. Kita takkan taat pada suami yang mengaku Tuhan. Kita takkan taat pada suami yang memerangi Islam. Kita berada dalam keadaan yang sabar. Kalaupun tidak Allah berikan jalan keluar di dunia, Allah berikan penenang, pembalasan yang baik di hari akhirat. Di mana Asiah ketika diseksa oleh suaminya, ya, jumhur para ulama akan menyebut ayat 11 ini adalah doa Asiah semasa diseksa, di mana apabila beliau menghampiri kepada satu detik di mana Fir'aun nak letak batu besar di atas tubuhnya untuk tujuan membunuhnya, maka Allah perlihatkan kepada Asiah apa yang beliau doakan tadi, iaitulah Tuhan, jelmakanlah kepadaku sebuah rumah di syurga yang berhampiran denganmu. Jadi Allah tunjukkan terlebih dahulu, fa absarat baitaha fil jannah famadat ala qawliha wantuzi'a ruhuha. Sebaik saja beliau diperlihatkan dengan rumahnya di syurga, beliau sangat gembira, barulah nyawa beliau ditarik oleh Allah, barulah batu besar diletakkan ke atas tubuh. Maksudnya batu besar tu tidak sempat pun Asiah rasa sakit. Batu besar itu sebenarnya kena ke atas tubuh yang sudah tidak pun bernyawa. Asiah sudah pulang kepada Allah sebelum batu besar itu diletakkan di atas tubuhnya. Maknanya itu satu cara Allah keluarkan kita daripada musibah. Kerana kita bersabar demi anak, kerana kita bersabar demi mempertahankan agama, maka Allah ada pelbagai cara untuk beri kita jalan keluar. Kalaupun tidak Allah keluarkan kita daripada rumah yang zalim berkenaan, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan yang tidak pernah diperolehi oleh orang lain. Jadi doa Asiah ini adalah satu bentuk berita gembira kepada isteri-isteri yang mungkin menghadapi suami yang zalim, iaitulah kesudahan yang baik di syurga. Tetapi jangan sampai kerana terlalu yakin kepada pembalasan akhirat, kita tidak bertindak. Jadi kezaliman, isteri dizalimi,
mengubah kemungkaran dengan tangan adalah tindakan isteri perlu dilakukan. Jangan hanya sekadar redha menghadapi kezaliman suami, tetapi juga mengambil tindakan. Kerana suami sudah berada pada satu tahap yang disebut oleh surah An-Nisa sebagai nusyuz. Dia memberontak, dia agresif, dia radikal. Dan anda tidak boleh tidak berbuat apa-apa hanya kerana redha. We must do something untuk mengajar beliau. Itulah lebih kurang. Maknanya kita kena tengoklah situasi-situasi Tengok itu. situasi. Kalau kita perlu bersabar disebabkan oleh sikap pemarah dia ke, tak letak baju dalam bakul ke, itu lainlah kan. Ini kalau sampai dia sanggup melacurkan anak dan isteri atau lebih daripada itu, cabul dan sebagainya, dadah yang tak boleh nak, yang dah 10 kali keluar masuk, itu adalah antara perkara-perkara yang harus kita timbang tara semula lah kan Ustaz kan. Okey, jadi Ustaz itu cerita berkenaan dengan suami dan isteri. Bagaimana pula dengan keluarga, anak-anak, ibu ayah? Kita sepanjang PKP tahun lepas sampai tahun ni kita selalu ulang-ulang bina syurga di rumah, bina rumah di syurga insya-Allah. Tapi ada segelintir tidak seperti yang diharapkan, tidak seperti yang kita laung-laungkan. Namun para penonton kami di Assalamualaikum insya-Allah cuba untuk sedaya upaya membantu diri kami sendiri dan juga keluarga masing-masing insya-Allah melalui Al-Quran. Namun Ustaz, mak dan ayah aja yang tengok contohnya. Tapi mak dan ayah ni tengok insya-Allah lepas ni Quran time, parenting skill semua tengok. Tapi bagaimana untuk kita membentuk anak-anak itu? Anak-anak tetap juga tidak menjadi seperti yang diharapkan. Sedangkan kita tahu dalam surah Tahrim ayat yang ke-6, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ila akhir ayat. Peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka. Bagaimana untuk kita mengambil, untuk kita membantu, untuk kita tidak mahu anak-anak terjerumus ke dalam kancah neraka. Sekarang ni tak payah keluar Ustaz. Di hujung jari pun macam-macam boleh membuatkan terjerumus kepada lembah yang tidak kita mahu. Silakan Ustaz. Ayat 6 daripada surah At-Tahrim ini, kita dapat lihat Allah Ta'ala menyebut bukan sekadar tentang kamu mestilah memelihara diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu berhala. Tetapi ayat yang sama Allah Ta'ala berbicara tentang ketegasan para malaikat. Ketegasan, kekerasan, sikap yang ada pada malaikat. Tetapi adakah anda nak marah pada malaikat yang tegas, yang mempunyai sifat bengis? Kerana la ya'sun Allah, mereka mentaati perintah Allah. Maka antara hikmah Allah Ta'ala menyebut unsur ketegasan malaikat pada ayat 6 adalah kerana surah At-Tahrim bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlu bertegas apabila isterinya, sebahagian isterinya mula meremehkan perkara halal dan perkara haram. Apabila Hafsah radhiyallahu anha tidak memelihara amanah yang telah Nabi beritahu agar jangan diberitahu kepada sesiapa yang aku telah mengharamkan madu daripada menjadi makananku, minumanku. Tetapi Hafsah menceritakan kepada kliknya, iaitulah Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi anak 10 tahun tak nak semayang, adakah kita kasih sayang dalam bentuk usapan-usapan lagi? Nabi menyuruh rotan. Tetapi apa yang membezakan rotan dera dengan rotan untuk tak solat? Iaitulah anda mendidik atau anda melepaskan kemarahan. Maka Nabi mengajar kita ada waktu perlunya bertegas. Kerana ketegasan itu boleh membina peribadi, perilaku sebelum terlambat. Kerana bila anak dah besar panjang, apa lagi boleh kita buat? Maka ketegasan menjadi maksud penting daripada surah At-Tahrim, kerana kadang ia diperlukan untuk supaya agama ini boleh terbangun dalam diri, dalam hati anak-anak berkenaan. Dan di akhirnya kita hanya berusaha, dan kita tahu dalam surah At-Tahrim yang sama Allah memaparkan kisah isteri Nabi Nuh yang bersama dengan baginda ratusan tahun, tetapi di akhirnya khianat. Anak Nabi Nuh, isteri Nabi Lut yang juga bersama dengan Nabi Lut, tetapi di akhirnya su'ul khatimah, khianat. Jadi kita
berusaha sedaya upaya untuk membentuk isteri kita, membentuk anak-anak kita sebagaimana Nuh melakukan, Lut melakukan alaihi wassalam. Tetapi hidayah di tangan Allah. We just do the best untuk educate mereka dengan ketegasan apabila perkara bersangkut paut dengan halal dan haram. Jangan diremehkan perkara-perkara sedemikian. Itu dia Ustaz Iman tak dapat diwarisi. Bila kita bercerita berkenaan dengan suami isteri, berkenaan dengan anak-anak, ini juga berkaitan dengan adik-beradik. Ada juga yang membawa pertelingkahan itu sehingga membawa kepada satu insiden yang sangat tidak patut, antaranya boleh jadi sampai berbunuhan dan sebagainya. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana kisah Nabi Yusuf alaihissalam dibuang oleh abang-abangnya, tetapi akhirnya dengan sifat Nabi Yusuf, dengan kasih sayang kembali bertaut. Jadi sebelum kita nak berbicara lagi berkenaan dengan bagaimana untuk kita menjadikan rumah kita ini bukan seperti kubur, ada ramai ahli, ramai adik-beradik, ramai anak, tapi masing-masing tidak bernyawa, masing-masing bukan tak ada nyawa, masing-masing tidak mempunyai jiwa dan juga tidak mengamalkan seperti mana ajaran Allah. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita. Sebelum kita masuk kembali ke tajuk kita tadi, saya ingin menjawab salam daripada Syamsidah Taharin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya doakan anak saya yang sedang nak bersalin, insya-Allah semoga dipermudahkan dan jadi zuriat keturunan yang soleh dan muslim. Ustaz minta saya doakan insya-Allah. Okey, jadi kita kembali berkenaan dengan suami isteri, anak dan ibu, ayah, anak beranak. Ni adik-beradik. Bagaimana kita nak kumpul ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Bagaimana kita nak rasakan rumah kita ni syurga? Balik rumah, ya Allah, tak bolehlah dengan kakak begini, dengan abang begini, dengan buat takhiran, dengan bergaduh, dengan bukan setakat bergaduh, lebih daripada itu. Jadi bagaimana untuk kita mengambil contoh daripada Nabi Yusuf yang mana dibuang oleh abangnya, namun dia kembali berbakti ihsan kepada abang-abangnya. Cerita Nabi Allah Yusuf alaihissalam adalah cerita seorang anak yang tidak sekadar memandang dia berhadapan dengan abang-abang yang dengki dan cemburu. Tetapi Yusuf adalah kisah anak yang faham adanya pihak yang ketiga selain daripada abang-abang. Iaitulah syaitan. Nabi Yaqub alaihissalam memang telah memaku perkara ini sedalam-dalamnya dalam fikiran, dalam hati anak anda Yusuf alaihissalam. Inna syaitan lil insan aduwwum mubin. Asas inilah menyebabkan baginda tidak pernah berdendam dengan abang-abangnya, kerana yang menyebabkan dendam adalah syaitan. Satu hari nanti jaga korang, jaga aku dapat peluang, 11 tu sujud, jagalah. Sebab itulah Yusuf memahami apa yang berlaku adalah rencana Allah. Adakah bermaksud rencana Allah ni macam mana dah tak kedai dah kita kena humban dalam telaga ni? Rencana Allah. Dah, dia bukan rencana Allah tu anda tak buat apa-apa. Sebab Nabi Yusuf alaihissalam bila ditemui oleh kafilah-kafilah dagang, kenapa baginda tidak menyebut kepada kafilah itu, tolonglah saya hantar balik ke rumah saya, ayah saya duk cari saya tak jumpa-jumpa. Tak, Nabi Yusuf tidak memberitahu pun, bahkan merelakan dirinya untuk dibawa pergi ke Mesir sehelai sepinggang, tak tahu apa nak jadi. Itu sebenarnya satu pilihan. Bukannya alasan, dia adalah pilihan. Bukannya alasan macam mana dah life must go on, saya nak dibawa ke Mesir. Baginda memilih untuk tidak pulang ke rumah kerana baginda faham ada rencana Tuhan. Allah. Jadi kekuatan itu diperlukan oleh kita apabila menghadapi adik-beradik yang memang sedang bermusuh. Maka pertama sekali jaga-jaga dengan anasir pihak ketiga syaitan, sebab syaitan akan membisikkan padamu dendam. Balas perbuatan mereka sebagaimana mereka buat. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang kedua, anda mesti mengambil tindakan. Anda mesti memulakan tindakan. Jangan sekadar pasrah, kerana pasrah itu bukan sabar yang indah. Sabar yang indah adalah anda bersangka baik dan anda bertindak untuk berlakunya hikmah. Ya, hikmah datang daripada Allah. Tetapi anda kena memilih untuk berhijrah pergi ke Mesir.
anda kena memilih untuk keluar meninggalkan rumah yang penuh dengan kezaliman berkenaan. Anda kena memilih, buat pilihan. Jangan kata, macam mana semua benda dah ditakdirkan, saya tak boleh keluar daripada suasana ni. Hei, siapa kata kamu tak boleh keluar? Belum tentu kamu tak boleh keluar daripada telaga yang dihumban oleh abang-abangmu itu. Barangkali ada pertolongan Allah. Maka Yusuf telah melalui rencana Allah hasil daripada pilihan yang beliau buat untuk ke Mesir, dibawa oleh kafilah berkenaan, dan berlakulah apa yang berlaku. Anak yang dihumban oleh abang-abang yang zalim, tetapi ternyata apa yang diperlakukan oleh abang-abangnya adalah kebaikan daripada Allah. Kalau tidak dihumban anak itu, 40 tahun lagi siapa nak selamatkan ratusan juta nyawa rakyat Mesir bila kemarau 7 tahun berlaku. Jadi subhanallah, siapa-siapa yang mengalami tekanan, saya sangat highly recommend surah Yusuf. Mudah-mudahan menjadi penawar kepada hati kita lah, insya-Allah. InsyaAllah. Dan juga sebenarnya dalam ulum Quran, antara kisah ataupun surah yang cantik yang meliputi ke seluruh kehidupan adalah surah Yusuf. Dan Ustaz, saya tertarik kepada salah satu komen Nur Azwin Ahmad. Saya setuju. Yang mana bila nak menjadikan rumah ini bahagia, rumah syurga, rumah itu bukan ibarat kubur, bukan sahaja tindakan ibu ayah, suami isteri, ibu ayah kepada anak, tetapi anak kepada ibu dan ayah juga. Yang dimaksudkan sekarang ini, keganasan bukan saja ayah suami mendera anak-anak ataupun isteri, tapi anak yang sanggup memukul ibu dan ayah, anak yang tidak menghormati ibu dan ayah, malah mencaci, meletakkan taraf ibu dan ayah itu lebih teruk daripada alas kaki. Jadi Ustaz, bagaimana untuk kita mengingatkan kepada diri dan kepada semua bahawa dunia ini nak bahagia bukan orang itu, tapi diri kita sendiri. Maknanya bukan kita saja cakap anak-anak, tapi sebenarnya bagaimana untuk mendidik anak-anak untuk sentiasa berbakti kepada ibu dan ayah. Ketaatan adalah asas kepada bahagia. Jangan kita definisikan bahagia rumah tangga ni hanya sekadar sakinah, iaitulah keseronokan yang diperolehi oleh tubuh. Dia umpama beginilah Puan Ami, kita kan anak kita kat rumah kan, tak boleh nak pergi keluar, tapi tiba-tiba bunyi motor aiskrim datang kan. Jadi seronoklah budak-budak tu. Nak aiskrim, kita bagi tak? Kita bagi kalau ini kali pertama. Tapi kalau dah tiap-tiap hari nak minta maknya, bolehlah mama nak aiskrim ni. Lalu kita kata nak dalam hidup ni ada benda kena patuh peraturan, mama tak bagi. Sebab kita tahu kenapa peraturan tu dibuat. Kenapa kita buat peraturan macam tu? Sebab dia boleh membahayakan kesihatan kanak-kanak 3, 4, 5, 6 tahun berkenaan. Kalau terlalu kerap makan aiskrim. Tapi budak tu memanglah memberontak. Tetapi kita tahu apa kebaikan. Kita tahu apa kebaikan. Walillahil mathalil a'la. Macam itulah Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan peraturan mesti untuk kebaikan. Sebagai contoh dalam surah Al-Isra, wala taqul lahum uffin. Jangan berkata perkataan uff, iaitulah perkataan yang mengguris sense, ya, yang mengguris hati dan perasaan ibu bapa. Patuhilah peraturan berkenaan, kerana ya, pesakit mana yang boleh memilih ubat dia. Ubat tu pahit. Tetapi kalau dah doktor pakar yang beri, kau terima sahaja demi kebaikanmu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak dalam surah Al-Isra, dan saya pun sangat menyarankan agar kita kembali kepada Quran, kembali kepada surah Al-Isra, kerana surah Al-Isra adalah surah yang nak bina generasi dari dalam rumah dengan wasiat-wasiat seperti jangan bercakap uffin, doakan kepada ibu bapa kita, warhamhuma kama rabbayani saghira, jangan berzina, jangan membunuh anak. Jadi kesemua wasiat-wasiat berkenaan dalam surah Al-Isra. InsyaAllah Ustaz, lepas ni kita kena kupas suratul Isra je tu, panjang tu wasiat-wasiat tu. Jadi Ustaz, kalau kita tengok sebelum ni dalam surah Sad banyak dikongsikan kisah-kisah orang yang sabar. Allah dah sediakan panduannya dalam manual kehidupan kita ni, Al-Quran, untuk pujuk hati kita, surat cinta daripada Allah, waranti lagi ada. Jadi ada setengah orang kan dia rasa
Allah tak sayang saya. Kalau Allah sayang, kenapa Allah bagi ibu dan ayah yang suka pukul saya? Kenapa Allah bagi keluarga saya miskin? Saya dah solat, saya dah sebagainya, tapi miskin juga. Suami saya macam ni, tak berubah-ubah kehidupan, dan banyak lagi tanggapan, rungutan yang serba tak kena. Jadi kalau dapat Ustaz kongsikan bersama dengan kami dan juga mereka di luar sana, para penonton, insya-Allah janji Allah untuk orang yang sabar, orang yang bersabar dengan masalah keluarga, yang insya-Allah pasti ada jalan keluar untuk mereka yang bertakwa. Bila Puan Amy sebut surah Sad, kita pernah sembang di sini, iaitulah Nabi Ayub. Nabi Ayub ni pernah salah seorang daripada ahli keluarga beliau berkata, "Ya, dah berapa tahun dah ayah sakit ni. Tuhan memang marah ke ayah kot. Sebab sakit, ditimpa musibah, rezeki sempit, ini bukan ke tanda-tanda Tuhan murka pada ayah." Setengah ulama kata isteri beliau kata begitu, wallahu alam lah. Jadi Nabi Ayub jadi marah, lalu berkata, "Jaga kalian. Mulut ini sangat celupa. Jangan sekali-kali kata Allah meninggalkan aku. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Kalau kalian yang bakal meninggalkan aku, sebab di akhirnya anak-anak ditinggalkan baginda. Seluruh anak-anaknya tak seduduk dengan ayah sakit. Jadi tinggalkan ayah seorang diri, ya, bertemankan isteri. Lalu Nabi Ayub kata, "Sebelum kamu pergi, ingat Allah akan bagi aku sihat. Satu hari nanti aku yakin dengan Allah, aku akan sebat kamu 100. Aku akan sebat kamu 100." Dan Allah Taala beri kegembiraan kepada Nabi Ayub kerana baginda akhirnya berdoa. Tuan-tuan tahu apa doa Nabi Ayub? "Tuhan jauhi aku daripada syaitan." Saya menjangkakan doa Nabi Ayub, "Ya Allah, pulihkanlah sakit kulit aku." Tetapi Nabi Ayub berkata dalam surah Sad, "Tuhan jauhi aku daripada masaniya syaitan binusbin wa adab." Jauhi aku daripada syaitan. Sebab apa? Syaitan yang selalu duk bisik ni. Bila kau miskin, tanda Tuhan murka pada kau. Bila kau cik kena buli, kena marah, kena sepak, kena pukul, itu tanda Allah murka pada kamu. No, itu bisikan syaitan. Kenapa kita berfikir begitu? Nabi Yusuf pun pernah kena pukul. Nabi Yusuf pun pernah kena sekeh kepala. Adakah Nabi Yusuf dimurkai Allah? Bahkan itu tanda Allah sedang menyayangi kita. Dengan ujian berkenaan. Maka why not kita berfikiran positif dan bertindak agar hikmah berlaku, dan akhirnya berlakulah. Allah beri berita gembira di dunia dan di akhirat. Dalam surah Sad, Allah munculkan air sejuk di hadapan rumah Nabi Ayub. Urqud bi rijlika hadha. Nabi Ayub dapat mandi untuk sakit kulit dan minum. Sebab minum, kenapa kena minum? Air daripada Allah Taala tu. Sebab nak bersihkan hati tu. Jangan dia ikut kata-kata anak tu. Sebab bila anak kata macam tu, itu musuh lah tu. Itu bukan anak kamu tu, itu ada suara lain tu. Iaitulah dia membisikkan agar kau bersangka buruk pada Allah, bersihkan hati itu. Itulah surah Sad tadi tu. Itu dia, dan maknanya kita kena ada husnuzan tu mesti tinggi. Okey, bila kita dah berusaha daripada kecil, kita dah plan, masa nak kahwin pun kita mesti nak sakinah, mawaddah, warahmah dan sebagainya. Dan di atas daripada segala usaha kita itu pastilah diiringi dengan doa. Dalam apa jua masalah, dalam apa jua kesenangan dan sebagainya, Ustaz. Dan antara doa, ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ataupun doa daripada surah Al-Imran ayat yang ke-8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau beri petunjuk kepada kami. Kurniakanlah kepada kami limpah dari sisimu, limpah rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang melimpah pemberiannya. Jadi Ustaz, barangkali selama ni kita fikir adakah masalah yang berlaku ini berpunca daripada keuangan, pasangan yang baran, anak yang degil. Tapi kita tak fikir adakah disebabkan oleh seperti mana tadi, kurangnya pengharapan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah tak tahu Amy Sofiani dah 3 hari tak makan nasi. Bukan Allah tak tahu tak ada. Bukan Allah tak tahu Amy Sofiani dalam pers dia ni, Ustaz, ada RM1 je. Bukan Allah tak tahu ni sampai ni baru berapa hari bulan ni, Ustaz. Baru 3 hari bulan. Bukan Allah tak tahu. Tetapi ada sesuatu yang sebenarnya yang perlu kita fikirkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah-kisah dalam Quran mengajar tanda Allah sayang adalah ujian. Itu nombor satu. Kisah-kisah Quran ni, kisah Nabi ke, kisah sesiapa pun yang beriman, nak ajar kita satu benda, iaitulah bila kau diuji, sebenarnya Allah tengah memberikan kasih sayang.
Dan nombor dua, kita akan belajar Nabi-Nabi ni bila diuji, dia bukan duduk diam, dia bertindak, dia membuat pilihan. Jadi dalam Quran, kita ada satu surah yang Allah Ta'ala beri nama kerana wanita berkenaan. Namanya dalam Asbabun Nuzul adalah Khawlah binti Tha'labah. Mengadu pada Nabi berkali-kali. Tolonglah saya, wahai Rasulullah. Apa hukumnya suamiku Aus bin As-Samit yang telah mengeluarkan perkataan yang menyakitkan telinga saya, menghina saya, iaitulah zihar. Jadi satu surah, nama pun Al-Mujadilah, bersempena wanita berkenaan. Sampai hari kiamat orang akan sebut nama radhiyallahu anha kepada Khawlah. Sakit tu akibat daripada konflik dalam rumah, suami yang barangkali mengalami kelalaian, kejahilan, lalu meneruskan adat jahiliah dengan zihar. Dan kalau anda perhatikan surah Al-Mujadilah, ini yang menarik. Kesemua 22 ayat dalam surah Al-Mujadilah ada nama Allah, ada perkataan Allah. Seolah-olah para ulama kita beritahu, Khawlah ni bila dizalimi oleh suaminya, tetapi suaminya menyesal nak rujuk balik, tetapi dia dah melafazkan zihar. Ya, marilah pada abang, abang minta maaf lah, abang tersalah cakap tadi. Isteri berkata, abang minta maaf, benda ni benda hukum, benda tak jelas, saya kena refer Nabi. Saya tak boleh ikut kemahuan abang, abang dah lafaz. Jadi penuh dengan perkataan Allah pada 22 ayat itu menunjukkan beliau, yakni Khawlah, sepanjang diuji dengan masalah suami, beliau selalu mengadu pada Allah. Bahkan di hadapan Rasulullah dalam Sahih Bukhari, bila beliau meluahkan masalah suaminya, lepas dia luah pada Rasulullah tentang suaminya, Khawlah kata, Allahumma inni ashku ilaik. Lepas tu jadi ayat Quran, wa tashtaki ila Allah. Allah mengiktiraf Khawlah ini sebagai wanita yang bukan sekadar bersabar dan menyebut Allah, Allah dalam doanya, tetapi bertindak merujuk pakar. Kalaupun tidak qadi, kalaupun tidak mereka yang berkelayakan dalam hal-hal agama, tetapi sekurang-kurangnya ada pihak ketiga yang boleh memberikan pandangan dalam hal-hal kezaliman daripada suami. Jadi saya sangat sarankan supaya kita mengambil berat tentang nama-nama Allah seperti Al-Alim, Al-Hakim. Ini dua nama Allah yang saya harap kita beri perhatian di musim musibah. Sebab apa? Nabi Yaqub alaihi salam selalu menyebut dua nama ini bila menghadapi kehilangan anak yang pertama, kehilangan anak yang kedua, Bunyamin. Innahu huwal alimul hakim. Alim artinya dia tahu apa yang akan berlaku. Al-Hakim, dia berhak jatuhkan hukuman, yakni musibah. Maksudnya apa musibah tu berlaku? Ada kaitan dengan masa depan. Ada benda yang baik Allah Ta'ala nak atur. Jadi dengan dua nama berkenaan, mudah-mudahanlah kita ada kekuatan untuk menghadapi musibah dalam rumah tangga. Itu dia, insyaAllah. Ustaz, saya teringat ni orang kampung saya kata, a home without book is like a life without soul. Tapi adakah perlu faham ke dok KCL kampung? Jadi maknanya rumah tanpa buku macam diri tanpa jiwa. Dan kalau kita dapat lihat bagaimana dengan kaitan dengan hadis tadi, ada rumah, ada orang tapi macam kubur. Jadi bagaimana? Adakah kita boleh letak je Quran, gantung ayat Quran, macam kita letak je buku, rak buku, tapi kita tidak pernah membaca buku itu. Kita banyak Quran, gantung-gantung ayat Quran semua. Bagi tahu je lah ayat apa, 1000 dinar, ayat apa dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah mengamalkan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita menerangi rumah kita dan tidak mahu rumah kita seperti kubur? Dan yang paling penting sekali ialah seluruh ahli keluarga kita menghidupkan rumah itu. Ubat ada kat depan. Kita sakit. Jadi takkan tengok je. Allahu Akbar. Makanan sedap depan mata. Master chef yang masak. Kita lapar, takkan tengok je. Demikianlah Al-Quran. Kalau dia sekadar dia letakkan dia rak-rak. Kalau sekadar menjadi bacaan, semata-mata bacaan untuk kita tabarruk, mengambil pahala satu huruf 10 kebaikan. Tetapi kita tidak berusaha untuk memahami. Saya kira seumpama orang yang sakit dihulurkan ubat, hanya tengok-tengok sahaja. Seumpama orang lapar, kebuluran, dihulurkan makanan paling sedap, hanya jeling-jeling dan bau-bau sahaja. So kenapa tidak memilih untuk memahami, untuk merasai, untuk menelan penawar berkenaan?
Jadi pilihan di tangan kita lah untuk melakukan tadabbur ataupun sebaliknya tidak. Kerana kisah-kisah di dalam Al-Quran, ayat-ayat Allah seperti dalam suratul Tahrim tadi, suratul Mujadilah tadi, adalah sebenarnya pemberi kekuatan dan memberikan jalan keluar. Bagaimana menghadapi sesuatu permasalahan yang berlaku dalam rumah tangga kita. Allahu Akbar, dia seolah-olah sebenarnya terpukul kepada diri sendiri sebab kadang-kadang kita pun letakkan okey satu hari baca Quran satu muka, tapi adakah kita sekadar membaca, dah umur dekat 40 tahun dah sekadar baca sahaja, tapi sebenarnya alhamdulillah hari ini kita berikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita tadabbur dan kita ada satu semangat yang bukan sekadar membaca tetapi memahami dan menghayati dan mengamalkannya, insya-Allah. Ustaz, doakan semua. Ustaz, ada satu soalan ni saya tertarik juga berkenaan dengan yang mana dia kata, alamak saya pun tak ni. Bagi yang bekerja, Azira Norman, bagi yang bekerja kadang-kadang office adalah rumah. Maknanya dia tidak berhidup di dalam rumahnya, dia banyak dekat office. Jadi bagaimana nak menjadikan office itu adalah satu tempat yang dia rasa indah, bukan office itu seperti kubur. Dan juga seram juga ni, adakah maknanya rakan-rakan sekerja itu bukan ahli kubur lah kan. Jadi bagaimana untuk mengajak sama-sama menghidupkan bukan saja di rumah, maknanya kehidupan lain juga, maknanya di pejabat dan sebagainya. Kalau di pejabat, macam mana nak jadikan pejabatku, syurgaku seperti rumah. Saya kira semua staf carilah ruang masa. Saya sangat highly recommend hari Jumaat, ambillah 20 minit, 30 minit macam khutbah. Ya. Itu kalau mampu dilakukan di musim work from home ni lah. Tapi kalau mampu dilakukan, carilah masa untuk dia begini, kubur tak kubur tu dia bergantung kepada hati masing-masing. Kalau hati masing-masing keras, maka berlakulah cemburu, dengki, kata mengata, mengumpat, tikam belakang, khianat. Maka bersihkanlah hati-hati di pejabat ini dengan ayat-ayat Allah yang berkenaan, yang boleh menyerang penyakit-penyakit walaupun ia kelihatan sakit dengar. Pedasnya kau sebut pasal ayat ni, memang kau saja ke nak sebut tentang kita orang. Ayat Allah, tuan-tuan, jangan kita rasa kita mengatasi. Kita mesti diatasi oleh ayat Allah. Jadi bacakan kepada kaki tangan kita satu ayat, mungkin untuk satu minggu, ambillah masa 10-15 minit, kerana ayat-ayat Allah Ta'ala ini ada kuasa untuk menundukkan hati-hati. Jangan kita remehkan kehebatan ayat-ayat Allah. Baki lagi beri penekanan kepada faham, bukan sekadar bacaan. Ya, sebagai contoh, kita didik staf kita yang baru selesai solat duha dengan makna surah Ad-Duha. Iaitulah Nabi pernah hidup menghadapi musibah. Tetapi dengan musibah itulah membina kredibiliti kepimpinan. Alam yajidka yatiman fa'awah, yatim piatu. Wajadaka dhalan fa'ada, wajadaka ailan fa'agna. Nabi pernah menghadapi detik-detik susah. Ayah tak ada, mak tak ada. Macam mana nak membesar? Ya, tetapi itulah yang melahirkan pemimpin. Jadi kalau staf kita tahu benda tu, insya-Allah lah dia memberikan kekuatan. Insya-Allah. InsyaAllah Ustaz. Dan yang terakhir Ustaz, kalau dapat Ustaz kongsikan bersama dengan kami semua antara doa yang mana kita ni dah berusaha dengan sebaik mungkin, tapi kalau kita tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak dapat membawa bapa saudaranya untuk sama-sama mengikutnya dalam Islam. Bahkan Nabi Nuh juga tidak mampu, tidak anaknya tidak mahu ikut Nabi Nuh dan sebagainya. Jadi apa antara doa yang dapat kita amalkan hari ini? Kita tidak mahu lagi rumah kita yang indah, yang comel, walaupun kecil, walaupun sempit, tapi yang dikatakan sesak, yang dikatakan perik, yang dikatakan neraka, kita nak jadikan rumah itu adalah syurga, bukan rumah itu adalah kubur, dan kita menghidupkan amalan-amalan yang menerangi rumah ini. Silakan Ustaz. Okey, kalau doa, sebelum doa, rumah umpama kubur ni ada negatif dia, ada positif dia. Dari sudut negatif kita dah bincang dah. Tetapi rumah ni pun mesti mengingatkan kita pada kubur. Betul. Supaya kita tidak, sebab pukul budak sampai mati ini adalah kerana lupa yang dia boleh mati. Dan akan disoal atas apa yang dia buat. Dan dia akan merana di hari pembalasan. Baiklah, kalau doa saya sangat sarankan, cerita seorang lelaki yang fed up dengan istana mewah kerana kezaliman, dan kerana doa inilah baginda dikeluarkan daripada kezaliman istana mewah bertatah emas permata, tapi tak tenang sebab zalim syirik. Tetapi
Nak keluar. Macam mana nak keluar? Musa alaihi salam, Allah Ta'ala jadikan baginda akhirnya dapat keluar daripada rumah yang mewah tetapi zalim, tetapi pergi sebatang kara kemudian rumah kecil sahaja tetapi bahagia. Dan doa berkenaan adalah pada ayat 21 dan 22 surah Al-Qasas ayat 21 dan 22. Pertama sekali, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Jadi lafazkan doa ini khususnya bila anda menghadapi ayah mak yang zalim, suami isteri yang zalim, anak lelaki anak perempuan yang zalim. Ya Allah, keluarkanlah aku daripada kezaliman ini. Doa Nabi Musa. Dan yang kedua adalah asa rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Aku tak tahu nak pergi mana ni di padang pasir tu. Maka jalan keluar ni maksudnya apa yang aku kena buat wahai Allah? Melaporkan pada pihak yang berwajib, mendapatkan pandangan daripada orang yang berautoriti, berkepakaran dalam hal ini, mendapatkan khidmat nasihat pada kawan baik. Just ilhamkan padaku ya Allah apa perlu aku buat. Ya, jadi subhanallah, mudah-mudahan dengan dua doa ini dia memberikan kita kekuatan lah mengelakkan rumah seperti kubur. Itu dia, insya-Allah Ustaz. Walaupun kita perlu sentiasa beringat kubur, tapi janganlah kita buat rumah itu seram je kan. Kelam je kan. Insya-Allah hiasi rumah kita dengan sedaya yang mampu, insya-Allah. Dan paling penting sekali ialah hiasi dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan ibadah, bukan sekadar membaca tapi tadabbur, faham, amal, hayati, insya-Allah Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz, dan kepada anda untuk mengetahui dengan lebih lanjut ataupun nak sentiasa dengar kuliah rasa sekejap sangat kan, rasa macam tak puas kan, boleh sentiasa ikuti kuliah Ustaz di Tadabbur Center. Betul Ustaz? Tengok di Facebook Tadabbur Center, boleh like dulu untuk ikuti. Ada barangkali Ustaz ada announcement di situ, dan juga boleh dapatkan buku Ustaz di bawah teduhan kisah-kisah Al-Quran. Ini ialah buku ni perempuan-perempuan yang baik, perempuan-perempuan dalam Al-Quran, dan juga semuanya insya-Allah semuanya Ustaz akan maklumkan dari masa ke masa berkenaan dengan kuliah dan sebagainya, insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu yang dikongsikan pada hari ini. InsyaAllah kita pun rasa bersemangat untuk menjadikan rumah kita bercahaya seperti mana cahaya syurga di dunia, insyaAllah, yang membawa kita ke akhirat, insyaAllah. Jazakallah khairan katsira. Dan para penonton, terima kasih banyak kerana bersama dengan kami, insyaAllah. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali selepas ini.